Hai semua, okey, anda bersama saya lagi, Cikgu Su anda dalam kelas Bahasa Melayu untuk tahun 5 ataupun UPSR pun boleh guna. Okey. Jadi, untuk hari ini, okey, apa topik pembelajaran kita adalah mengenai apa? Okey, mengenai ayat perintah. Okey. Untuk kelas yang minggu lepas kita dah belajar macam mana nak buat ataupun nak bina ayat menggunakan sesuatu kaedah. Apa kaedah yang saya ajar? Iaitu kaedah skop. Okey. Untuk kamu yang first time tengok video hari ini, then bila saya sebut skop, apa tu skop? So kamu kena tengok video yang sebelum ini yang telah saya sediakan. Okey? Jadi, untuk hari ini, apa yang kamu akan belajar mengenai ayat perintah. Jadi, kamu akan belajar ayat perintah ni ayat yang macam mana, and then ada berapa ayat perintah, and then kamu akan belajar contoh-contoh ayat perintah, kan? Okey, maksudnya apa ayat perintah yang sesuai digunakan, kan? Okey. Jadi, jangan lupa untuk tunggu channel ini sampai habis kelas. Okey, nanti kita akan share lagi, kita akan kongsikan kepada anda semua, okey, jenis-jenis ayat perintah dan apa lagi contoh-contoh ayat yang bersesuaian yang kamu boleh gunakan dalam kehidupan seharian kamu nanti. Okey? Okey, semua. So, ayat perintah ni ada berapa? Okey, ayat perintah ni ada 4 jenis ayat perintah untuk kamu punya level. Okey? So, jadi saya akan ajar kamu 4 jenis ayat perintah yang kamu boleh gunakan dalam kehidupan seharian kamu. Okey. Okey, jadi yang pertama, ayat suruhan. Okey, ayat suruhan ni ayat yang macam mana? Okey, ayat suruhan ni adalah ayat perintah ataupun ayat yang menunjukkan suruhan. Okey? Ataupun dalam ayat suruhan ni kamu boleh menggunakan partikel lah. Pernah dengar bila ada satu perkataan, ada perkataan lah dekat belakang. Okey, contoh sinilah. Okey, ada partikel ayat lah dekat belakang. Okey. Jadi untuk ayat suruhan ni maksudnya kamu nak bagi perintah ataupun kamu nak meminta ataupun kamu nak buat suruhan lah kepada seseorang, ataupun kamu nak minta seseorang tu bantu kamu ke, kamu nak suruh dia buat sesuatu benda lah. Okey? Okey, sekarang saya akan ajar kamu, okey, macam mana nak kenal pasti ataupun contoh ayat yang kamu boleh gunakan kalau kamu nak menyuruh seseorang. Okey, nak suruh seseorang. Maksudnya tak adalah kamu guna perkataan yang agak agak tak elok, kan, untuk meminta pertolongan, nak suruh seseorang buat sesuatu, kan. Okey. Jadi, contoh ayat yang pertama saya akan ajar kamu, okey, ayat yang tidak menggunakan partikel lah. Okey. Okey, yang pertama, okey, contohnya kalau kamu nak suruh seseorang buat sesuatu, okey, contohlah saya ambil satu ayat. Okey, contoh saya ambil yang tak ada guna partikel lah. Okey. Okey, contoh ayat suruhan yang pertama. Okey, contohnya pergi kamu dari tempat ini. Okey, pergi kamu dari tempat ini. Okey, ataupun kamu tak nak buat ataupun kamu tak nak buat dari tempat ini. Okey, contohnya kamu nak buat pergi kamu dari rumah ini. Okey, ni ayat pertama yang tidak menggunakan partikel lah dekat belakang. Okey, dekat mana yang saya masukkan menggunakan lah? Okey, contoh yang kedua, kita ambil ayat yang sama tapi kita sisipkan partikel lah. Okey, contoh ayat
Pergilah kamu dari rumah ini. Okey, jadi kamu sisipkan partikel lah dekat sini. Okey, jadi dua jenis ayat yang berbeza. Okey, lagi satu contoh. Okey, contohnya kalau kamu nak buat contoh menggunakan partikel lah. Makanlah kuih ini. Nampak tak? Bila kamu guna partikel lah tu, dia macam kamu nak menyuruh orang tu, maksudnya kamu suruh tu secara lembut. Makanlah kuih ini. Maksudnya lembut kan? Okey. Lepas tu contohnya, contoh ayat lagi apa lagi? Pergi kamu dari sini. Okey, tadi pergi kamu dari rumah ini. Okey, contoh pergi kamu dari sini. Maksudnya kamu nak minta seorang tu pergilah kan? Okey. Kemudian ni adalah untuk ayat suruhan. Maksudnya kamu nak menyuruh seseorang tu buat sesuatu. Macam tadilah. Okey, kamu nak minta dia pergi ke rumah tu, pergi dari rumah tu, ataupun kamu nak minta dia makan, makanlah kuih ini kan? Okey. Okey, contoh makanlah kuih ini. Maksudnya kamu nak minta dia makan kuih tu secara apa orang kata mempelawa lah kan. Okey. Okey, lepas tu yang kedua. Okey, apa ayat perintah yang kedua? Okey, jenis ayat larangan. Okey, nak larang yang macam mana? Okey. Ayat larangan ni, okey, kamu boleh gunakan sama ada apa ayat yang menggunakan kata larangan lah, of course lah kan. Okey, maksudnya nak menggambarkan kamu ni melarang seseorang tu untuk melakukan sesuatu, ataupun contohnya, contoh ayat macam ayat, maksudnya contoh ayat yang menunjukkan kamu nak larang seseorang. Contoh macam apa? Jangan. Okey, lagi apa lagi? Usah. Okey, maksudnya ayat jangan. Bila bercakap pasal jangan, maksudnya apa orang kata ayat yang merujuk kepada apa? Larangannya kan. Okey, lepas tu ataupun sesuatu ayat yang kamu boleh gunakan yang kamu nak menegah seseorang tu, okey, dari melakukan sesuatu. Okey. Okey. Lepas tu kamu juga boleh menggunakan ayat larangan ni, okey, sebelum kata kerja. Okey, kata kerja maksudnya perbuatan lah kan. Okey. Kemudian apa contoh ayat larangan yang kamu boleh gunakan, ataupun ayat yang kamu selalu gunakan dalam kehidupan seharian? Contohnya apa? Okey, contoh saya ambil yang pertama. Okey, contoh saya ambil ayat yang pertama. Okey, untuk ayat larangan, okey, kamu boleh menggunakan partikel lah. Okey, kamu boleh juga guna partikel lah. Okey. Jadi kamu boleh gunakan dekat sini. Okey, contoh ayat yang pertama. Okey, contoh ayat yang pertama, kamu tak nak guna partikel lah. Okey, kamu tak nak guna partikel lah, jadi kamu boleh buat, okey, contoh ayat, usah dikenang. Okey, usah dikenang lagi kisah itu. Okey, ni bermaksud ayat, maksudnya ayat yang larangan. Okey, maksudnya kamu nak melarang seseorang tu untuk tidak mengingat kisah yang dah berlaku ataupun kisah-kisah yang lama kan. Orang cakap apa? Benda yang lepas jangan dikenang gitu kan. Okey. Lepas tu kalau kamu nak gunakan partikel lah, okey, kamu boleh buat yang kedua. Okey, jadi ayat yang pertama nak menunjukkan larangan. Okey, kita boleh buat usah dikenang lagi kisah itu. Okey, itu yang pertama. Maksudnya kita nak meminta ataupun kita nak melarang seseorang tu tak usah ingat lagi perkara yang dah lepas. Okey, lepas tu yang kedua mengenai apa? Kalau kamu nak guna ayat yang menggunakan partikel lah. Okey, menggunakan partikel lah. So kamu boleh letak ayat ataupun kamu boleh gunakan ayat. Okey, usahlah dikenang lagi kisah itu. Maksudnya kamu gunakan partikel lah ni, maksudnya nak melembutkan lagi
kamu punya larangan. Maksudnya taklah terlalu keras kamu punya larangan kan. Okey, itu untuk satu ayat. Okey, untuk satu ayat yang kamu boleh gunakan kepada, atau kamu boleh pecahkan kepada dua ayat dengan menggunakan partikel lah. Okey, contoh ada lagi tak? Selain pada usahlah, kamu boleh gunakan ayat, contoh macam kamu nak guna jangan. Okey, contohnya, okey, jangan ambil barang orang. Okey, untuk melembutkan lagi, kamu boleh letakkan partikel lah. Okey, kamu boleh letak janganlah ambil barang orang. Okey, nampak? Kamu boleh pelbagaikan ayat, sama ada kamu nak gunakan ayat yang biasa ataupun kamu nak sisipkan ayat ataupun partikel lah dalam sesuatu ayat. Okey, boleh? Okey, jadi untuk yang ketiga, ayat perintah yang jenis ketiga, iaitu ayat silaan. Maksudnya nak mempersilakan seseorang. Okey, jadi ayat silaan ni ayat yang macam mana? Okey, maksudnya kamu nak mempersilakan seseorang, maksudnya nak apa orang kata, mengalu-alukan seseorang lah kan. Okey, ataupun kamu nak menjemput seseorang. Contohnya kamu nak jemput seseorang tu datang ke rumah kamu ke, kamu nak jemput seseorang tu untuk ke majlis perkahwinan ke kan. Okey, jadi ayat silaan ni, okey, contohnya macam perkataan sila, ataupun kamu guna perkataan apa lagi, jemput kan. Okey, jadi untuk ayat silaan juga, okey, kamu boleh menggunakan partikel lah yang sama macam ayat tadi. Jadi kamu gunakan partikel lah yang sama. Okey, maksudnya partikel lah yang untuk melembutkan lagi pelawaan kamu. Okey, okey, contoh ayat silaan, contoh macam sila dan juga masuk. Saya ambil dua contoh. Sila dan juga masuk. Okey, dua contoh, sila dan masuk. Okey, jadi yang pertama, kalau kamu nak guna perkataan ataupun kamu nak buat, bukan masuk lah. Okey, contohnya kamu nak jemput seseorang. Okey, sila dan okey, kat. Okey, contohnya ayat silaan, kamu nak gunakan dua contoh ayat. Okey, sila dan jemput. Okey, dengan menggunakan dua perkataan ni, kamu boleh mempelbagaikan. Okey, contoh yang pertama kita ambil ayat sila. Okey, yang pertama kita tak perlu buat ayat menggunakan partikel lah. Okey, kita buat ayat biasa saja. Contoh contohnya kamu nak buat apa? Okey, contoh kamu nak buat sila. Okey, sila beratur dengan baik. Okey, okey, contoh sila beratur dengan baik. Okey, kalau kamu nak gunakan partikel lah, okey, kamu boleh sisipkan contoh silalah. Okey, silalah beratur dengan baik. Okey, so yang kedua kamu boleh tulis silalah beratur dengan baik. Maksudnya kamu dah gunakan partikel lah untuk melembutkan lagi ayat silaan kamu. Okey, yang kedua, okey, yang kedua kalau kamu nak menjemput seseorang tu, macam mana kamu nak jemput dia? Okey, sama juga kamu boleh gunakan partikel lah ataupun ayat yang biasa. Okey, contohnya, okey, contohnya kamu nak buat ayat yang pertama. Okey, jemput masuk ke dalam rumah saya. Okey, so ayat yang kedua, okey, jemput masuk
ke dalam rumah saya. Tu maksudnya ayat yang menunjukkan silaan. Maksudnya kamu mempersilakan, contohlah kamu nak mempersilakan kawan-kawan kamu untuk datang ke rumah kamu, okey? Kamu boleh buat, okey, jemput masuk ke dalam rumah saya, okey? Lepas tu kalau kamu nak gunakan partikel lah, okey? Kamu boleh masukkan, okey? Jemputlah, okey, gunakan partikel lah, okey, jemputlah masuk ke dalam rumah saya. Okey, nampak tak? So, kamu boleh gunakan partikel lah, okey, untuk melembutkan lagi ayat silaan kamu. Okey, contoh, jemputlah masuk ke dalam rumah saya. Okey? Boleh? Okey. Okey. Jadi ayat perintah, okey, ayat yang keempat iaitu jenis yang keempat iaitu ayat permintaan. Maksudnya kamu nak meminta seseorang lah kan. Okey, contohnya kamu nak mohon seseorang tu untuk melakukan sesuatu ataupun kamu nak buat permintaan lah kan. Okey, contohnya ayat yang kamu nak buat permintaan, contoh dengan menggunakan permintaan tolong ataupun minta. Okey, okey, kamu boleh menggunakan perkataan tolong dan juga minta kan. Bila kamu nak minta tolong dengan orang, kamu mestilah ada perkataan, okey, tolong buat ni ataupun tolong, boleh tak tolong bantu saya, okey, buat itu buat ini kan. Okey, jadi bila orang yang dengar tu, oh, sejuk juga hati kan, tak gitu. Okey, okey. Jadi macam mana nak buat ayat ataupun contoh ayat yang menunjukkan ayat permintaan? Okey, contoh. Okey, contoh kamu nak buat ayat menunjukkan pertolongan. Maksudnya kamu nak meminta pertolongan. Okey, contoh yang pertama. Okey, contohnya kamu nak minta seseorang tu untuk buka pintu kepada kamu kan. Contoh, tolong buka pintu itu. Okey, maksudnya kamu nak buat permintaan kepada seseorang tu untuk tolong kamu buka pintu tersebut. Okey, so bila orang dengar, okey, ada perkataan tolong kan, bercakap pun secara lemah lembut kan, so orang pun rasa okey, so saya boleh bantu dia kan, so orang pun rasa seronok nak bantu kan. Okey, lepas tu yang kedua, okey, yang kedua ialah ayat menggunakan perkataan minta. Okey, bukan minta macam tu kan, bukan. Maksudnya nak meminta sesuatu. Okey, contohnya macam ayat, okey, contoh ayat, okey, minta, okey, minta puan okey. Okey, contoh ayat, minta puan benarkan kami masuk. Maksudnya dia meminta ataupun dia buat permintaan untuk puan tu membenarkan mereka masuklah kan. Okey, jadi ada 4 jenis ayat perintah. One, two, three. Okay, so bukan. 1, 2, 3. Jadi, so untuk hari ini, okay, kita dah belajar jenis ayat perintah. Okey, dan ayat perintah ada 4 jenis, iaitu ayat suruhan, ayat larangan, ayat permintaan dan juga ayat silaan. Jadi kamu dah belajar macam mana kamu nak meminta pertolongan. Kalau kamu nak meminta pertolongan daripada seseorang, apa ayat yang sesuai, ataupun kalau kamu nak menyuruh seseorang tu
melakukan sesuatu. Apa ayat yang sesuai, ataupun kalau kamu nak melarang kawan kamu daripada melakukan sesuatu kan, macam mana kamu nak larang dia untuk buat sesuatu benda yang tak elok ke kan. Okey, jadi guys, jangan lupa untuk share video ni, okey, dan jangan lupa untuk like dan juga untuk subscribe, okey, YouTube e-tuition. Dan sekarang kita tengok YouTube e-tuition dah banyak video-video yang tutor lain dah sediakan untuk kamu dalam tempoh PKP ini, okey. So you all jangan lupa untuk sama-sama 1, 2, 3. So you all jangan lupa untuk share dan juga untuk kongsikan lagi video-video yang ada ini dan juga video-video ni, okey, yang akan PTM sediakan dekat kamu nanti. Dan juga jangan lupa, okey, untuk follow PTM di Instagram dan juga di FB, okey. Jadi kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang bersama dengan saya lagi. Okey, bye bye semua.